Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita sebenarnya hari Jumaat malam Sabtu, tapi untuk minggu ni kebetulan dengan malam ni saya duk mengajar biasanya di Masjid Al-Furqan di Bangor Badar tu. Jadi malam ni tak ngajar sana. Ganti sini pada malam ni sebab malam esok saya tak ada. Jadi penuh masa di antara maghrib dengan sampai ke isya ni untuk kita belajar isi nak ngaji malam esok, jadi ngaji malam ni. Saya tengok di dalam kitab Al-Fiqhul Wadih min Al-Kitab was Sunnah ala Al-Madhahib Al-Arba'ah. Fiqh lengkap dia panggil, fiqh dengan secara jelas dari Quran dan Sunnah mengikut 4 mazhab. Itu jadi jelas apa yang kita baca di dalam kitab ni. Orang menulis namanya Dr. Muhammad Bakar Ismail. Alhamdulillah. Jadi malam ni cuba kita tengok tajuknya air. Orang ngaji fiqh ni dia kena ngaji bab ni. Walaupun kita biasa dengar sokmo dah, ngaji sokmo dah. Saya ngajar ni mula remton fiqh lalu dah. Daripada beberapa buah kitab, ambil daripada kitab fiqh apa ni? Sahih fiqh sunnah. Tu kitab hak asasi. Kitab yang kedua Al-Fiqhu 'ala Al-Madhahibil Arba'ah, iaitu fiqh 4 mazhab. Dan yang ketiga ni kitab ni namanya Al-Fiqhul Wadih. Ni jelas-jelas dah, Al-Fiqhul Wadih min Al-Kitab was Sunnah 'ala Al-Madhahibil Arba'ah. Ni juzuk yang pertama saya baca ni muka 30. Tajuk yang pertama selalu dah hubungnya dengan fiqh ni, walaupun dia duk royak hubungnya dengan hak bersuci gapo banyak masuk bab air. Saya terjemuh lalu dah isi yang ada dalam ni, tak ada kena baca bahasa Arab dah. Kalau dah baca pun jadi lambat kena duk terjemuh sasa. Air yang harus diambil bersuci, maknanya yang kita boleh guna untuk bersuci. Dia katanya harus bersuci dengan semua air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Sama ada air tu jernih, maknanya air tawar, jernih maknanya tawar, ataupun air masin, air yang tak berubah warnanya, rasanya dan baunya, sebagai berikut. Ni dia royak dengan secara umum dulu. Air langit, air bumi yang bersih, cuci, masing kau tawar kau ikut. Asal kau 3 perkara hak penting-penting, iaitunya warna, rasa, patut lagi ke apa? Warna, rasa dan bau dia. Alhamdulillah. Ya ya, ambil dalil daripada Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Surah Al-Furqan ayat 48. Maksudnya, dan kami menurunkan dari langit akan air yang suci. Ni umumnya air suci. Tapi hak manusia nak pergi kaji katanya dengan sebab asak cemar duduk atas nung. Nak, lepas tu hujan gitu turun kena asak kena gapo, hak tu suku kira. Tapi umumnya air daripada langit adalah suci turun ke atas bumi. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma' fa in tawadda'na bihi 'atishna afanatawadda'u bima'il bahr faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh akhrajahu Malik wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Abu Hurairah riwayat katanya ada seorang lelaki tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, wahai Rasulullah, kami ni naik perahu, naik kapal belayar, maknanya pergi kerja cari ikan lah dalam laut tu, dan kami bawa sikit je air untuk nak minum. Jika kami ambil air semaya dengan air hok bawa saat ni, nescaya kami dah go habislah nak makan air mana, tak kira nak makan air masing. Afana tawadda'u bima'il bahri, boleh ke tak kami ni nak ambil air semaya dengan air laut? Ni kalau dia orang baru mengaji tak tahu, katanya air laut boleh ambil air semaya ke? Ustaz-ustaz, tok guru, dia tanya anak murid dia ramai-ramai, air laut boleh tak weh ambil air semaya? Anak murid katanya boleh. Tok guru pun dia nak tanya, dia nak tahu, katanya anak murid tu waiprip setara mana. Air masing, air laut tu yang masing. Apa boleh kalau kita ambil air semaya air masing? Anak murid mula sekat lalu tu waiprip tok guru ustaz, dia nak jadi anak murid dia cepat cara memikir. Sebab apa tu? Bukan ambil air semaya ni air tawar saja, bahkan air masing pun boleh ambil air semaya. Nabi jawab lagu mana? Nabi jawab tak ada royak katanya air laut boleh ambil air semaya, tapi Nabi jawab umum, huwa tuhuru ma'uhu, ataupun huwa tuhuru ma'uh. Air laut saat ni adalah suci airnya. Lepas tu al-hillu maitatuh, dan ikan nate-nate yang duduk dalam laut apabila akak mari naik darat, walaupun dia mati, maka halal boleh kita makan. Tak ada kena semelih dak. Maknanya semua jenis yang duduk dalam laut tak ada kena ambil pisah mai hidup semelih dak. Dia mati pun boleh kita makan. Ni nak ayat katanya Nabi kecek ni 2-3 patah ya, tapi umum masya-Allah boleh pahal selalu dah. Halal boleh ambil air semaya dengan airnya, dan bangkai ataupun nate hok ambil daripada laut mati atau darat ni boleh ambil, itu boleh makan. Air yang suci ni terjemah pula ni isi yang ditulis. Air yang suci itu iaitunya air suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Maknanya น้ำนั้นเป็นน้ำสะอาดแล้วก็สามารถที่จะไปใช้เพื่อทำความสะอาดได้tu dah nak pergi basuh, nak pergi mandi, nak pergi basuh najis dan sebagainya boleh berlaku. Dan air itu dia kena air mutlak. Air mutlak ni maknanya air yang suci bersih sungguh. Dia panggil air mutlak. Mutlak ni bukan air telaga, air pahit saja dak. Tak kira air mari langit, air duk atas darat, hak tubik mari air ke apa, dia panggil air cuci, dia panggil air mutlak. Tak ada campur dengan bunga ke, tu daun kayu ke. Ada, gitulah. Dia panggil air mutlak. Dan tidak campur dengan mana-mana air. Mana-mana jenis, mana-mana campuran yang kita nak mandi, kita nak ambil air semaya, jangan duk pergi campur walaupun sikit pun dengan hak-hak lain. Nah, dia nak kedodok, dia nak keruh, hak tu suku kira tamacat air lagu mana, maka kita boleh ambil air semaya dan boleh mandi dengan air tu. Cuma dalam Islam ni, nah, patu tang dia panggil pochanakan. Nah, kesihatan sukhภาพkita ni kita kena tengok. Ikut air hak kita nak ambil air semaya, kalau dia nampak keruh, dodok, hak tu tak sesuai kok. Kadang-kadang air mari daripada atas nun tapi campur dengan air rongan. Tu kadang-kadang hak kita ada tengok dalam berita, orang duk pergi basuh muka, lepas tu saan kemi masuk dalam mata, menyebabkan lama-lama duk guna tu air masuk buta mata. Ni kita pun kena beringat juga, bukan katanya semata-mata air kita tak ada duk
kamneng dia panggil. Tak ada duk beringat-beringat. Sebab tu so lagi dah saya tambah sini air qoloh. Air qoloh ni satarana suk jangwat. Saya pergi peksak masjid nak. Iaitunya ada wakil daripada satarana suk. Dia pergi ambil air di qoloh tu ketika orang cuang wela orang tak semaya. Tu supaya pukul 9 pukul 10 pagi ya di masjid ya senyap dak. Orang anamai pergi celuk air ambil tuayang. Air tengah duk senyap tu ya ambil air. Didapati kebanyak ke air hak orang dak ambil air semaya dalam qoloh ada campur dengan kume-kume. Kume tu ada banyak ada sikit. Qoloh mana yang masjid pasal tak ada duk basuh mana sebulan sekali kadang-kadang basuh. Oh, hak tu kan banyak. Nawak kan mung tangan bekas penama dah tahu celuk dalam tu habis. Dia tu mari sehingga kadang-kadang ngekik masuk pas dalam qoloh. Walaupun dalam qoloh tu duk bubuh air tambah sama, tapi kita kena mikir katanya air dah duk dalam kita misal dalam besang nah. Nah, besang rumah kita. Kita tak ada basuh mana besang. Ambil air, ngecik masuk duk dalam tu. Kita ada tambah semua. Pas tu hak cemar tu dia tubik dak. Kadang-kadang dia tubik dengan gayung dengan nyebok kita tu. Dengan batir kita. Kadang-kadang dia tak tubik, dia duduk pas orang apa orang. Mari duk ambil air dalam qoloh. Tu. Mari duk basuh, tu basuh ni gerung-gerung. Nyakit ada belaka, nyakit badai, gatal, cemar. Celuk habis dalam tu. Inilah kita kena kamning juga. Walaupun hukum dalam Islam ni apabila air banyak, boleh kita ambil air semaya. Tapi kesihatan dan kebersihan tu kita kena cara dah. Okey, gitulah. Lepas tu jangan campur dengan air lain-lain. Supaya apa? Air bunga. Tu air bunga tak boleh lah. Kita ambil air semaya. Walaupun bunga tu kita kata ya cuci. Nah, ya tak ada najis. Tapi duk campur air bersih dengan bunga duk alih atas. Tu tak boleh ambil air semaya dah. Kecuali air carok. Dia campur dia apa? Air itu bunga duk jatuh. Daun kayu duk jatuh. Kita pergi ambil air semaya dalam tu tak apa, tak ada apa. Sebab tamacat dia tu mari pasal itu dah. Kita nak pergi kerong payah. Nah, kalau dia hak duduk dalam qoloh ataupun duduk dalam beledi kita, jangan duduk campur dengan air lain-lain. Ulama pakai ada apa ni dia panggil ulama ada perselisihan pendapat dalam air yang boleh ambil air semaya dan mandi. Ada pendapat yang berbagai-bagai. Air polaris boleh ya cuci. Ya kerong ya. Air polaris ni ya kerong dak. Jadi di sini nak ayat tanya dia nak rekah hak ulama duduk royak katanya boleh, tak boleh. Dengan banyak-banyak perkara saat ni. Cuba kita tengok sikit sebanyak dah. Bismillah. Cuba kita ingat dah. Nak ucap raden we boleh. Yang pertama sekali, air yang boleh guna pada adat dan ibadat. Adat ni maknanya kita guna untuk harian kita. Lepas tu ibadat. Ibadat ni pasal yang ambil air semaya, mandi junub. Ni boleh guna kedua-dua. Yang kedua, air yang boleh diguna pada ibadat tapi pada adat tak boleh. Tengok ni. Ya mula tag peraden dah. Pada ibadat boleh ambil air semaya boleh. Tapi untuk nak guna, nak menyayu misal tu. Nak buh dalam gula ke buh dalam lauk. Hak kita nak makan tak boleh. Ya ada tu hai ke panamu. Ambil air semaya boleh. Tapi nak buh dalam ikan singgir tak boleh. Gambar dah. Yang ketiga, air yang boleh guna pada adat, maknanya biasa-biasa boleh kita guna.
nak makan pun boleh, nak apa. Tapi ibadat tak boleh. Apa nama? Teo ko, Nescafe ko. Ikut. Nak ambil ais maya dengan Nescafe tak boleh. Tapi nak makan boleh tak? Boleh. Tu nak yang katanya ulama mari duduk jadi mudah untuk kita faham. Yang keempat, air yang tak boleh guna pada adat dan ibadat. Tengok. Tak boleh guna. Maknanya air tu air cemar, air najis, air yang campur. Tu nak guna untuk ambil air semaya, nak mandi pun tak boleh, nak buh dalam gula, nak buh dalam menyayu, nak buh dalam roti-roti pun tak boleh. Sebab air itu adalah air cemar. Inilah iaitunya 4 bahagia. Kalau orang tanya kita, air ada berapa bahagia? 4 bahagia tu. Cuma boleh royak tak boleh royak, kita gambar katanya ulama ada khilaf lagu tu lagu ni. Lepas tu mari dia royak sosok. Air yang pertama yang boleh guna pada adat dan ibadat ada 3 bahagia. Jadi 3 cenit pula. Cenit yang pertama sekali air mutlak. Air mutlak sepanjang saya royak sini, air yang cuci sungguh, tak ada campur dengan mana-mana. Cuci sungguh. Alhamdulillah. Nah, supaya air apa? Air badan ke. Tu mari ya tubik jadi jernih. Tu kita rasa saya pula. Orang duk kira air, duk tahu air. Tu setengah-setengah masjid dah. Saya duk pergi pak tu. Boleh jadi orang hok pasangnya air tu terlupa. Air duk bau, masya-Allah, cuci air. Apalah kau duk tahu air. Tu jadi kita pula rasa saya dengan air duk tubik lagu tu. Nah, tu air yang pertama. Air maknanya tak berubah warna dia, rasanya dan bau dia. Tak ada rasa, mai mi rot, mai mi clean, mai mi si. Tu. Cenit yang kedua, bahagia yang kedua iaitunya air yang campur dengan satu-satu perkara hak suci. Benda tu cuci, air pun cuci. Bawa masuk pak, tak berubah warna, tak berubah rasa dan tak berubah bau dia. Seperti apa? Saya misal mudah-mudah supaya air duk molek-molek tapi daun kayu dia jatuh. Daun kayu jatuh. Lepas tu daun kayu pula pasal dia tak buat jadi air tu berubah. Jadi air duduk bab dem. Jenis pasal ni dikira katanya boleh kita guna ambil air semaya, mandi wajib dan sebagainya. Yang ketiga, air yang berubah warna, berubah rasa, berubah bau. Dengan satu-satu perkara pada roliknya yang kira katanya payah dah nak pergi buai, nak pergi becek. Seperti apa yang misal seperti tanah, pasir. Air tu saat ni dah air cuci, tapi dengan sebab you duduk sekali dengan tanah hok pasang keruh, kedodok. Tu kita tengok pun payahlah nak becek hok mana pasir, hok mana air. Jadi duk gitu kita kira katanya air itu adalah air cuci. Tu ataupun air masing, air sungai. Jenis-jenis pasal ni dia kalau dia tak berubah. Dia duduk lagu tu, lepas tu dia taite, dia naik, dia surut, naik, surut. Tu maknanya kita boleh ambil air semaya. Nah, boleh mandi dan sebagainya. Habis situ dah. Lepas tu dia hurai di sini katanya kalau misal katanya air tu saat ni campur dengan garam, dengan benda hak pahit ataupun warna dia tu nak jadi supaya nak hitam-hitam supaya pasir pasang dodok banyak dak pun tak ada gapo ataupun kuning dengan sebab adanya air tanah yang pasang mari ku alik atas siapa alik bawah air pun jadi pliansi. Ni duduk di kita gamuk tak gamuk nak ambil air semaya, nak mandi dalam tu. Saya ingat dulu bawa sebut ni ingat klon sensep. Ingat bakok biasa ngajar di Minburi, di Bengkuang, hari-hari klon sensep.
budak-budak degem tujung. Kita begini tak pandai. Ayak sungguh ni. Duduk ke tepi-tepi tu, ambil nyebok bau mandi, sabun. Ha tu, bau je sikit air banyak, duduk dalam kubur, tepi sunset. Ngani dalam kubur pula. Lagu tu lah, nak hari mandi. Ha tu. Air kena beli. Air nak makan kena beli, air nak buat lauk kena beli. Ha gitulah. Ayat tanya susah. Nak shampoo ni boleh kata nak kena shampoo nak hari sebab apa? Keruh, supaya air baru dah kita mandi. Hari-hari. Duk ustaz, boleh 4-5 jam mula berasa gatal. Ha tu air sunset. Cuma tak. Gitulah. Yang kedua besar hak sana air yang apa? Yang boleh kita guna pada adat dan ibadat. Air yang kedua iaitunya air yang boleh kita guna pada ibadat tapi bukan adat. Nak mandi, nak ambil air semaya tak apa. Tapi untuk nak buat lauk, nak buat Nescafe tak boleh. Nak buat teh tak boleh. Seperti apa? Ya royak di sini katanya seperti apa? Air yang kenanya najis tapi tak tukar ataupun tak berubah warna, najis sikit-sikit lah. Tu. Seperti apa? Saya tulis dalam bahasa Melayu sini tak? Seperti air yang terjatuh tahik cicak dalam koloh yang air banyak. Nak lebih mudah gambar. Air banyak. Dan tahik cicak jatuh. So ya. Kita pun nampak. Tak cicak sana nampak keracai. Tapi kau air tu banyak. Maka boleh kita ambil air semaya dalam air banyak sana. Lepas tu gamuk tak? Nak ambil bubuh dalam sayur kita. Oi, tak gamuk. Ha, itulah misal mudah-mudah. Nak habis itu. Nak makan, nak minum, nak rebuh. Hak tu kita tak gamuk tak? Walaupun najis sikit pun ni ada ayat dalam kitab. Walaupun najis sikit ya, dimaaf dalam hak ibadat tapi orang tak gamuk untuk nak buat makan ni. Lepas tu dia ada satu dalil yang menunjuk katanya boleh guna air pada ibadat tak, iaitunya ambil air semaya, mandi, dan ijmu' semua ulama ayat katanya boleh. Dalil apa? Hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, Nabi katanya innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu cuci, illa in taghayyara rihuhu, kecuali air itu apabila berubahnya warna itu, ras itu apa, bau dia, rih, minta maaf dah, rih dalam bahasa Arab rihun maknanya angin, so lagi maknanya bau, so lagi maknanya ketuk, rih maknanya ketuk. Nah tu sebab tu kena minta maaf dulu. Nah, tu boleh terjemuh belakang rih. Au launuhu, ataupun cahaya warna dia. Warna dia kalau dia berubah maknanya najis. Kalau tak berubah duduk gitu ke. Au ta'muhu, ta'mun maknanya rasa bah kita kecak. Ha tu. Lagu tu lah. Nampak katanya hai ni berubah. Binajasatin tahdutsu fihi. Nah, yang najis jatuh di dalamnya berubah habis, maka kita tak boleh guna. Habis itu tak? Ya dah. Muka 32 pula. Saat ni 31, ni 32. Iaitunya ada setengah ulama. Ni sebagai ilmu kepada kita ni. Setengah ulama royak katanya makruh kita guna air hak sak ni lah. Air hak pasal air banyak tapi jatuh najis sikit ya. Tai burung ke, tai cicak ke. Setengah-setengah ulama royak katanya makruh kita guna untuk ambil air semaya, mandi wajib
sedangkan air lain duk ada. Tu. Sebab tu dak, saya tengok setengah-setengah masjid kat ni. Dia buat kolah, tapi dia katuk kolah. Dia pakai pahai air, pakai peli. Jadi orang nak ambil air semaya, tak ada kena celup dalam kolah dak. Gi bukanya pahai air. Lama-lama sekali, dia buka kolah sat ni, dia basuh. Gapo? Lumuk-lumuk hak hijau, habis. Bubuh air baru pula. Gitulah. Sebab tu so lagi dah tang nam hok duduk atas. Nun kalau dia boleh lama-lama sekali kena basuh. Air semua pak tu, acu tengok. Cuma hak tu duduk di siapa-siapa nak tolong basuh ataupun tang hok boleh masuk, orang boleh masuk. Basuh cuci lama-lama sekali ni kena basuh. Bukan duduk lagu tu, dia cemar belaka. Tu walaupun kita anggap katanya air tu cuci, nak bersih, mari daripada air tanah dan sebagainya. Kadang-kadang cemar juga tak? Habis itu. Air yang ketiga. Bahagian yang ketiga iaitunya yang harus boleh guna air pada adat tapi bukan ibadat. Supaya ayat saat ni lah. Seperti air yang bercampur dengan benda hak cuci. Benda hak cuci. Tapi dia berubah warnanya, rasanya dan baunya. Seperti apa? Air yang masuknya iaitunya air bunga. Tu, air bunga. Nama katanya air bunga ya. Orang tak boleh lah ambil air semaya sebab kita campur dengan bunga. Tapi kalau lah air hok banyak-banyak, bunga je jatuh ulai sekali lagi tak. Daun kayu jatuh, bunga jatuh, hak tu tak apa. Tapi sengaja kita bubuh bunga dalam air. Maka tak bolehlah kita ambil air semaya. Tak boleh kita ambil itu, kita mandi wajib dengan air tu. Tu gitulah. Bila? Habis itu. Tapi mazhab Hanafi. Ni mazhab Hanafi dan anak-anak murid dia semua royak katanya boleh guna air yang berubah dengan benda hak cuci. Bunga saat ni air bunga, air daun kayu. Tu ada daun kayu duk jatuh. Maka dia royak katanya kalau sekiranya berubah tu tak ada duk banyak kali. Berubah sikit-sikit ya. Nampak katanya berubah tapi orang pegang katanya air ni duk cuci lagi weh. Maka boleh kita guna. Ni dalam mazhab Hanafi. Sebab tu duduk di kita dah, kita nak guna mazhab mana-mana boleh belaka. Saya duk tangcai sejak daripada awal-awal lagi. Kalau misal ngajar kitab pasal 4 mazhab ni dah. Nak royak sekali lagi katanya bila kita ngaji pegailah mana-mana pendapat ulama ataupun mazhab yang kita berasa katanya boleh. Saya nanti baca hurai sekadar-sekadar hak saya boleh royak. Ya. Ikut. Pak mazhab tu ya sebenarnya bukan pak mazhab. Banyak lagi. Tapi hak masyhurnya pak dak. Pak tu jangan duk apa? Jangan duk faham katanya pak mazhab ni kita nak so ya Syafi'i. Jangan. Ni saya duk ulai acak kali dah. Kita jangan duk pegang katanya hak Syafi'i so ya kita nak pegang. Mazhab lain duk berasa katanya kalau mengaji pun salah. Tak kena tu. Jangan duk pegang lagu tu. Mazhab lain-lain pun boleh kita pegang. Supaya saat ni mula dah prakden tu baik katanya dalam mazhab Hanafi air yang campur dengan bunga ataupun dengan daun kayu dan sebagainya asal ke air tu duk cuci lagi kita sepok bunga cuci air ni boleh kita ambil air semaya, boleh kita mandi dengan air tu. Tu nak ayat katanya duduk di kita sendiri dah.
Walaupun mazhab lain royak katanya tak boleh. Habis itu. Bila? Yo. Ai dok le geluk. Ya. Boleh? Asal ke kita niat katanya kita mula-mula tekah kita nak mandi dah. Kita basuh dulu tangan kita. Basuh cuci siap. Kita boleh celup ambil air semaya dalam geluk tu. Nah tu. Boleh? Kalau misal katanya kita mandi dah. Air la geluk, air la basahin lah. Nah, basahin tang besar-besar. Kita mandi ya ada ngecik masuk dalam tu. Ngecik sikit-sikit, hani diberi maaf. Diberi maaf. Maknanya hak ngecik tu dia bukan najis. Dia tak ada najis dia. Kecuali hak ngecik masuk tu sabung. Tu tak boleh ya. Tapi kalau lah tubuh kita pun tak ada najis, kita ambil air dalam apa? Dalam galang. Galang besar kita bubuh air banyak, kita mandi. Niat katanya hak ni air cuci, kita pun mandi. Ya kena ada ngecik sikit-sikit. Cerak nak kena masuk. Jadi apabila masuk ngecik sikit-sikit, air saat ni masih lagi cuci. Tu. Dalil dia tak? Wallahualam hak ni nanti kita ngaji semula. Tapi nak ayat katanya besok satu kali Siti Aisyah dengan Nabi ni masuk duduk dalam kolah. Bukan telanjang ni dah. Yang hidup pahal tu, romantik weh Nabi dengan Aisyah. Tak. Aisyah ayat katanya dia tak tengok kemaluan Nabi. Nabi tak tengok kemaluan Aisyah masa duduk dalam kolah tular tu, pakak mandi, pakak gonyoh pergi mari. Romantik sungguhlah. Tak. Aisyah pun gonyoh belakang Nabi, Nabi pun gonyoh belakang dia. Suka duduk dalam kolah. Ni ketika mandi. Tapi tak ada royak katanya mandi junub ke ataupun mandi biasa. Tapi biasanya ada setengah-setengah tika iaitunya mandi junub. Dalam apa dia panggil? Dalam kolah, dalam air yang banyak. Turun berupa jiruh bu tu baik. Tu. Lepas tu nak ambil air semaya wallahu alam ya tak ada royak. Ya royak sekat tu. Inilah sebab tu kita apabila kita berasa katanya dalam galang besar kita tu kita mandi kalau yang ngecik sikit-sikit pun diberi maaf asalkan tubuh kita tak ada najis kecuali air sabung. Tu sabung kita gonyoh yang ngecik masuk jadi banyak dah dalam air tu saat ni nampak beleming, bukan beleming tak, mana fong apa dia panggil buih. Buih itu jadi ada dalam air. Cik katanya dia bercampur lah. Ini sebab tu kita kena beringat dah waktu kita mandi dan sebagainya. Supaya kecing tak? Saya duduk ayak minggu 2 minggu lepas masa. Kita masa kita kecing dalam jamber dah untuk orang jatuh ni. Orang tino pun supaya tak? Maaf ni saya royak nak jadi gambar tak? Bila kita pacar kecing tak kira jatuh tino. Utamanya orang jatuh dia berdiri. Bila berdiri ni nak boleh sapa ke bawah tu. Cerak nah dia kena mengecik. Dia kena ngecik. Keracai lagi. Kaki kita, stoking kita, seluar kita, kain kita. Yakin tak katanya air kecing tak kena kaki kita? Saya rasa tak yakin mana. Hak ni lah kita lebih moleknya basuh atik kaki kita. Kecuali kita kecing bila duduk. Kecing bila duduk ni nak bahaya ataupun nak pergi plot pai, alhamdulillah ya plot pai sikit. Daripada air kecing tinggi dengan air kecing rendah. Tu pun kita tak yakin lagi katanya
bila kita kecing, air kecing tak pergi ngecik. Ni tera kelik tolong sendiri dah. Latar kering belakang. Tera kita kecing. Lepas tu tera kita tengok beriwe latar kita, hak kita kecing saat ni, air kecing kita ngecik gi jauh mana. Tu pun you duduk di air hak kita pacar tu tak. Derah kokoh. Tu dia ada pacai belakang tu, ada sebab, ada musabab belakang. Gitulah lebih kurang dah. Habis situ. Masa ada sikit lagi. Saya berasa nak berhenti sekat ni dah. Lepas tu insya-Allah kita sambung semula dalam kitab ni juga. Boleh jadi hari Ahad ni saya tak ada juga dah. Boleh jadi hari Ahad tak ada juga. Jadi kalau ngajar pun ngajar minggu depan hari Jumaat insya-Allah. Saya ada bukan nak bagi tak, nak baca. Baca kepada kita iaitu duk tengok bukan ni. Bukan. Tinggal rumah dah lah. Saat ni bawa nak tubik, ambil kertas lain lagi. Nak tengok dah. Ya. Air apa? Air perapa, hak bubuh klorin. Tak apa, tu. Ya, air perapa ni dia kira katanya air bersih, air cuci. Lepas tu hak campur dengan klorin tu dah dia untuk nak wi keruh benda hak cemar-cemar tu, dia tok takon turun, tak ada gapo. Klorin ni dia bukan bau kuat sangat. Terah kita ambil air perapa dah, terah tersium. Dia tak bau dia. Bau pun bau sikit-sikit sekadar gitu-gitulah maksudnya, maknanya bukan duk banyak sangat. Maka boleh. Kalau dia tak boleh dengan air klorin ni, semua orang dalam kedai tak boleh ambil air semaya. Tu tak ada kira tepat mana-mana, maknanya kita ambil lah adat katanya hak dia bubuh tu adalah untuk nak jadi air hak keruh-keruh, dia gali apa dia seruk daripada sungai ke apa untuk jadi mudah bagi kita dan guna dan sebagainya. Gitu. Sejik ke negeri Arab ada kolah ke tak? Saya tak temu lagi. Wallahualam dah. Tak ya pa. Duduk Mekah lama. Ada tak? Tak ada temu mana dah. Ya banyak ke guna pakai air belakang. Tak ada air dah. Kecuali boleh jadi tak? Di kok negeri Arab tapi orang Melayu kita duduk. Ramai. Boleh jadi Melayu ni dia tak tinggal kolah. Supaya Melayu tak tinggal budu. Duklah mana-mana, betar jeruk, budu kena ada. Nasi khabu kena ada. Tu boleh jadi kolah pun dia tak tinggal juga. Boleh jadi wallahu alam. Kecuali orang Melayu kita hak pasal turut ramai-ramai tak apalah. Tak ada kena ada buat kolah. Tu tak ada gapo. Sebab tu kolah ni dia duduk di kita. Kalau dah kita jaga molek gapo? Dia panggil cara untuk kita nak ambil air semaya, maka alhamdulillah boleh. Kita gunalah kolah. Gitu. Saya tak ingat dah kitab anak hari ada molek duk baca cara gapo? Cara kita nak jadi berjuruh, nak jadi baik dan sebagainya. Ada soalan tak? Siapa nak tanya? Ada dah. Maka sikit saya tambah sikit sebagai tambahan kepada kita semua. Hubungnya dengan hafal Quran. Saya fikir ni tak, semolek-moleknya sebuah masjid ni kena ada orang banyak hafal Quran seorang. Hani duk mikir pasal bodoh-bodoh kita nah. Katanya kalau boleh we ada. Tak kira tua, tak kira muda.
Utama sekali dah. Orang hak gaji peceng dah. Dia tak ada kerja apa. Bukan tak ada kerja, dia ada kerja. Tapi tak sama dengan tekah dia duduk kerja, kena pergi pagi, kelik petang. Ngan hak duduk di samnak ngan, kena duduk buat lagi tengah-tengah malam. Bo peceng dah. Terus kita tanya, katanya, semolek-moleknya orang hak peceng ni, dia kena tumpu kepada apa? Kepada agama banyak. Ngaji banyak, baca Quran banyak, hafal Quran banyak, duduk masjid pun jadi lama sikit. Saya royak cerita seorang mudah-mudah ni. Ya orang umur dekat-dekat dengan nak peceng. Dia azal katanya, aku dah peceng, aku nak ngapa Quran, aku nak khidmat hidup aku di masjid. Alhamdulillah mengikut hak dia doa azal saat ni, dia buat sungguh. Bahari dia peceng pak tu, dia goliknya orang peceng ni 430 bulan Kanya Khong Thúc Pi. Bapak 1 bulan Tukla tu rem ni praman mai. Orang hak kerja KJL umur 60 เสร็จสิ้นไม่ต้องไปทำงานแล้วคุณเกษียณแล้ว habis dah. Jadi alhamdulillah orang umur 60 tu ngapa Quran dalam masjid sore dia 3 tahun cukup 30 juz. Tapi nak hari dia ngapa baca ya gi dulu pada orang, ya klik akhir pada orang. Lagu tu lah kecuali semaya Isya. Hak ya tubik sekali dengan ramai-ramai. Tapi bom semaya subuh ya gi awal, kadang-kadang ya gi baca Quran, semaya tahajud di masjid, ya lepas pada semaya subuh ya duk baca Quran. 3 tahun umur 63. Ingat Quran sebuah. Serta dengan Tuhan nak ubi retik ke dia. Saya yakin katanya orang ni kalaulah dia rajin sungguh. Bukan duduk di tua. Lepas tu jangan duduk pegang katanya, orang tua lidah kerah. Dah. Kita lidah lembek belakang. Lidah lembek belakang boleh sebut. Teraduk dia dah. Hala lidah kita ni. Duduk dia lah. Jangan duduk depan orang. Supaya orang royak katanya, nak orang ni dah, dia tak boleh jilat hidung dia. Jangan dia jilat depan orang. Dia tak sapa cerak. Terakhir tengok rumah kita ni, Allah, we sapa di hidung. Tak sapa. Lidah sapa di hidung, cik katanya orang tu lidah panjang kat tangis lalu dah. Diam. Orang pisut siap dah. Lidah tak boleh jilat hidung. Supaya juga dengan orang duk royak katanya lidah kerah. Dak lidah lemak belakang. Terang kita duduk dia dah, kita hala ni, kena hala sungguh ni. Kena hala. Jadi za weh. Tha. Apa jadi tha dengan za tak serupa. Tengok. Mahasacan kita duduk sore dah. Ni nak ayat katanya witikan orang ngaji siang. Riang siang ni dah. Tubik daripada lidah, tubik daripada hidung terawak. Tu ada belakang tu. Siang ni kong hok duduk dalam sebab orang suara dia tak serupa ni sebab krong ke apa? Otak dia ni. Kalau dia tak serupa. Sebab tu orang tu suara lagu tu, orang tu suara ni. Kecuali orang suara nak serupa. Cik katanya ni tekak dia otak ni benar duduk dia di tempat kosong dalam otak tu dia nak serupa. Sebab tu setengah-setengah orang suara mung pek serupa dengan dia tu. Tu cek katanya dalam dia tu nak serupa. Sebab tu kita ni saya nak wis semangatnya ngapalah Quran. We rajin ngapa? Ngajing baca, gajing ngapa, tengok makna. Tengok makna, ngapa saya tengok makna saya. Tengok makna so. Lepas tu sokmo. Pagi-pagi. Kalau nak turut saya dah, saya royak ni, tak biasa royak kat orang, duk royak kat orang tino sore. Saya ngapa Quran di sungai ni. Sungai Caru, tak ada orang, sore habuk tak ada. Lepas ada semaya subuh, saya menulis keren, saya pergi. Start motor pak, start brung bismillah Quran lalu dah gerang dia duduk kat tepi sungai tu. Saya duduk sore
Sejam setengah nak hari. Tengok jepak, kena pergi atas anak pergi sekolah dah. Klik. Belai-belai duduk atas motor klik pun Quran. Siapa depan rumah. Nak ayat katanya tak berhenti. Nak hari kecuali hujan. Hujan pun kita cari tempat lain pula, tempat hak teduh-teduh. Hak nampak katanya kita pergi tak ada kena hujan. Kena baca nak hari Quran. Ngapa baca. Gitulah. Nah, jadi duduk dengan Quran. Saya royak ni bukan nak berbangga katanya baca Quran. Tak payah banyak lagi baca. Nak boleh baca beware kita ramai-ramai di masjid. Saya naknya kalau boleh biar ada orang di masjid Subulus Salam ni beberapa orang muda pun boleh, orang tua pun ramai-ramai pakai ingat belaka boleh naik jadi tu imam. Orang nak jadi naik tu imam tu kena baca betul, kena baca fasih. Jangan tukar ha dengan ha. Tak boleh. Nah, kena betul. Baca barulah orang dengar, orang duduk di belakang pun berasa tanya, alhamdulillah tu imam baca betul. Tu. Bicara molek. Orang nak naik jadi tu imam dak. Kalau boleh, kalau dia baca tak kena tu, jangan duk gaduh sangat. Gitulah. Bukan arti kitkan ke apa ni, tapi royak sebagai umum. Katanya Quran ni adalah benda penting dan kita kena duduk dengan dia nak hari. Ingat katanya kita nak bawa Quran itulah nak ucerah dalam kubur kita dan syafaat kepada kita di akhirat sikit lagi. Boleh masuk syurga dengan Quran insya-Allah. Nah, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.